pagi kelas. So I know what you're thinking. Kenapa cikgu English masuk waktu biar? Kan? Saya nih in charge of briefing kamu untuk aktiviti hari ini. So hari ini kita akan menerokai salah satu bagian dalam bahasa Melayu yang paling menarik dan amat penting, yaitu peribahasa. So, apakah itu peribahasa? Paulus. Peribahasa adalah suatu susunan kata dalam bentuk biasa dan melapik yang mempunyai isi tersirat yang bermakna kepada kita. Selepas itu, bagaimanakah peribahasa ini tercipta? Jadi, peribahasa tercipta berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. yes, betul. Boleh tak beri saya satu contoh peribahasa yang kamu ketahui? Terus? sebagai aur dengan tebing. Ya, bagus. Sebagai awal dengan tebing. Oke, so untuk aktiviti hari ini, kami akan membuat peta minda ataupun peta item yang mengikut part 21. So, apakah itu peta minda? Peta minda merupakan salah satu medium pembelajaran berkesan yang terdapat dalam kategori alat-alat berfikir. In short, dia membantu kamu untuk arrange ideas kamu dalam secara ringkas. Selepas itu, peta minda juga ialah sejenis raja yang dilukis untuk meringkaskan maklumat, idea, tugasan atau uraian yang padat. So daripada kamu nampak notes yang padat sangat, kamu buat lebih menarik dalam peta minda kamu. So ini aktiviti yang kamu akan melakukan hari ini. Apakah kepentingannya? Kamu fikir, kenapa saya nak buat peta minda? Saya dapat baca aja nota. Okay, so peta minda boleh meningkatkan daya ingatan para pelajar. So pembelajaran kamu lebih efektif, ya lebih efisien, jimat masa juga. Dia memendekkan masa mengulangi pelajaran, memudahkan pemahaman kamu tentang peribahasa tersebut, serta memudahkan pembentangan yang kamu akan buat nanti. Okay. So ini adalah beberapa jenis peta minda yang kamu boleh gunakan untuk aktiviti nanti. Yang pertama, peta bulatan, yaitu circle map. So isi penting, isi main point kamu akan terdapat di pusatnya. Supporting details kamu akan diletakkan di sebelahnya. Next, kita ada peta buih juga. So peta buih ini yang banyak kita gunakan, saya rasa. So, isi penting kamu diletakkan di pusatnya juga, dan kamu akan buat branches kamu tentang apa yang kamu paham tentang isi penting tersebut. Lepas itu kita juga ada peta buih berganda yang digunakan untuk buat perbandingan. So kalau kamu buat perbandingan masa aktiviti nanti, kamu boleh menggunakan peta buih ini. Lepas itu tree map juga yang dikenali sebagai peta pokok, ya digunakan untuk mengelaskan beberapa wilayah kepada kategori masing. Ada soalan? Boleh ya? Pasti? Oke. Seterusnya kita juga akan nampak peta ini yang digunakan seperti peta bulatan tadi. Lepas itu yang ini peta aler yang digunakan untuk naratif, dia digunakan untuk cerita. Kalau kamu nak menceritakan satu proses, kamu boleh menggunakan peta ini juga. And then last kita ada peta TV, yaitu bridge map yang mengaitkan dua peta. Boleh? Boleh kamu pilih mana yang kamu nak buat untuk aktiviti nanti. So, saya akan brief kamu tentang aktiviti kita hari ini. Yang pertama, kamu akan membaca dan memahami peribahasa dan definisinya yang diberikan dalam handouts yang saya akan edarkan nanti. Seterusnya, kamu akan menghasilkan peta minda berdasarkan peribahasa yang telah kamu menganalisis. Dan yang terakhir, kamu akan membentangkan dan berkongsi hasil kerja Anda kepada seluruh kelas. Sedikit peringatan tentang rules and regulations untuk aktiviti kita hari ini.
pastikan kamu mengambil bahagian secara aktif. Jangan tunggu untuk cikgu panggil nama kamu. Ada inisiatif sedikit. Dan yang kedua, kamu mesti dengar apabila pembentangan dijalankan. Respect, hormat kawan yang sedang membentang itu. Ada soalan sebelum kita mulai dengan aktiviti hari ini? Tidak ada soalan. Oke, Cikgu Erikson. Oke, selamat Mas. Oke. Nama saya Cikgu Erikson, saya adalah guru bahasa Mora. Jadi hari ini saya dengan Cikgu Niklas dan Cikgu Isa, saya Cikgu bahasa Mora akan meneruskan sesi pelajaran kita hari ini. Jadi aktiviti kita hari ini ialah mencari peribahasa lah gitu. Oke, saya mau nanti saya akan bagikan beberapa kertas yang ada peribahasa. Saya mau orang carilah peribahasa itu, pas itu cari maksudnya dan kenapa orang memilih peribahasa tersebut. Oke? Seorang satu lah. Oke. Saya mau orang ambil 5 peribahasa. Lepas itu nanti orang buat dalam peta writing. Cari lah. Sudah. Oke, selamat.
Terus sudah. Daniel sudah? Sudah. Oke, Daniel. Kamu petangkan surat daripada 5 peribahasa kamu today. Kita akan 2 peribahasa kamu. Ayo kawan. Berdasarkan peribahasa yang cikgu telah beritahu tadi, saya ada dapat 5 dekat Pertamina saya dan saya memilih satu untuk saya betulkan, itu sebagai menetap minyak yang penuh. Itu bermaksud pasangan suami isteri yang menjaga anaknya yang dengan penuh kasih sayang. Itu maksud menetap minyak yang penuh. Satu lagi peribahasa yang mudah, yang singkat, iaitu ayam tabatan. Ayam tabatan ini merupakan orang yang diharapkan di sekolah atau di sebuah tim pasukan. Itu bermaksud ayam tabatan. Oke. Harapan. Jadi antara 2 peribahasa kamu tadi, kamu pilih satu. Kenapa kamu pilih peribahasa itu? Adakah itu macam terjadi dalam kehidupan kamu kan? Adakah itu macam terjadi dalam kehidupan kamu kan? Antara 2 peribahasa, pilih satu. Saya pilih satu tu macam sebagai menatang minyak yang penuh, seperti ibu bapa saya menjaga saya lah. Itu yang saya pilih berdasarkan kehidupan saya. Oke, next. Dan seterusnya, Paulus. Antara 5 peribahasa yang kamu pilih tadi, tentangkan 2, berikan maksud peribahasa tersebut. Oke, ini adalah peribahasa yang saya pilih dari 5. Yang saya pilih adalah peribahasa yang cari-cari bulu ayam, lama-lama tercentuh juga dengan maksudnya ialah saya paham antara saudara mara dengan atau adik-beradik tidak mempanjang, akhirnya juga akan mencantum balik, membaik balik lah. Yang kedua peribahasa yang saya pilih adalah alang-alang berminyak biar licin. Maksudnya alang-alang berminyak biar licin. Maksudnya berbuat sesuatu tu macam jangan jangan berpalang tangguh. Contohnya jangan buat kerja bertangguh-tangguh. Ya, itu antara dua. Jadi antara 2 peribahasa itu, kenapa kamu pilih antara 2 salah? Kenapa kamu pilih peribahasa tersebut? Karena di dalam kehidupan kamu kan. Sebab ini peribahasa sebenarnya pada situasi pelajar kebanyakan dia. Contohnya tadi alang-alang berminyak dia licin. Pelajar selalu buat kerja yang tangguh-tangguh, pas buat nanti membuat kerja lebih banyak. Oke, siap. Wow. Oke, sip. So, selamat petang kelas. Hari ini saya akan meneruskan sesi pembelajaran kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Erikson dan Cikgu Nicholas. So, hari ini saya akan memulakan kelas kita dengan bermain kuis. So, ya. If kamu orang tak tahu jawapan, kamu orang boleh bincang. Tapi kuis ni dia ada masa. So, make sure kamu orang tahu dan cepat menjawab. Okay? Okay. Thank you. Kita sama-sama buat ya. Thank you. So, soalan yang pertama, peribahasa apakah yang dapat dikaitkan dengan gambar tersebut mengenai kerjasama dan wafakat? Boleh jawapan? Bincanglah. Boleh jawab? Pada bahasa 3. Berdasarkan gambaran. 4. 4. 4. Salah. Betul, Terus question apa? Okay.
Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan gambar rajah yang seterusnya? Ini sama aja, mungkin dari segi ejaan ataupun susunan. Satu. Satu, Ya. betul. Okey, gambar rajah seterusnya, peribahasa apakah yang boleh dikaitkan dengan gambar yang ditunjukkan? Okey, Daniel? Bruno. Dua. Wah. Hey. Soalan yang keempat. Bukan orang lebih. Okey. Okey, bro. Betul. Pandai lah bro. Okey, yang ini peribahasa apakah yang dikaitkan dengan gambar rajah? Menurut ibarat Warna oranye? Ya. Warna oranye apa, Paulus? Ya. Ada lagi terus. Dua lagi soalan. Masuk dalam kembal. Satu. Ya. Yes. So, yang terakhir. Berat. Berat. Warna apa? Berat. Warna oranye? Okey, betul. Yes. Baik. So, aktiviti kita yang seterusnya, saya akan bagi kamu orang ni tekan silang kata yang berkaitan dengan peribahasa dan kamu orang kena jawab dalam masa yang diberikan. Oh, ini cikgu. 5 minit. Okey, okey. Saya akan. Yeah. So, kelas sila buat di rumah, sila buat kerja tu di rumah, jadikan sebagai kerja rumah. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.